Hari ini Nisa nak kongsikan satu kisah menarik mengenai rumah sewa yang telah viral di Facebook serta Twitter. Dan Nisa dapat tahu bahawa kisah ni sebenarnya telah viral pada tahun 2016 ataupun 2017 dan pada tahun ni dia telah viral semula. Secara jujurnya Nisa tak baca lagi tahu kisah ni dan mengikut perkongsian ni ramai yang katakan kisah ni sangat-sangat seram, jadi Nisa nak baca sama-sama dengan korang. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to the Kainis channel. Kisah ni benar-benar terjadi dekat aku. Kisahnya bermula dengan aku dan suami baru berpindah ke Petaling Jaya atas urusan kerja. Suami aku dapat rumah sewa area Taman Medan dengan harga yang not bad lah. Rumah sewa aku ni berdekatan dengan Pasaraya Matahari. So senanglah aku nak beli apa-apa kan. Jalan kaki pun boleh pergi Pasaraya. Klinik kerajaan Taman Medan pun dekat. Masa first masuk rumah sewa tu aku dah rasa lain macam dah. Mana tidaknya. Aku siap jumpa kain putih lusuh berlumpur kering dekat dalam bilik tidur aku. Siap ada 2-3 helai rambut panjang lekat dekat kain tu. Dalam hati aku terdetik, kain Pontianak ke ni? Pontianak tukar baju dalam bilik ni ke? Aku gelak kecil dengan diri aku sendiri. Aku tanpa banyak soal, aku terus campak kain tu dalam tong sampah luar rumah. Hari pertama aku dekat rumah tak ada apa-apa yang berlaku pun. Siap aku menari lagi dengan suami dalam rumah. Masuk hari kedua, start dah perkara-perkara aneh dalam rumah tu. Suami pergi kerja, aku dalam bilik ni main Candy Crush. Selamba je aku dengar ada orang mandi macam orang gila kat bilik air di luar bilik. Dia punya jirus air tu macam gelojoh sangat nak mandi. Aku menangis dan terus call suami aku. Suami suruh baca apa-apa yang patut. Bila bunyi orang mandi dah hilang, aku pergilah tengok kat bilik air tu. Ya Allah, berus gigi aku dan suami betul-betul landing dalam lubang jamban duduk tu. Lepas tu ada najis dekat atas lantai. Aku cuci semua dan terus masuk bilik tak keluar-keluar. Bukan itu je, ada satu malam tu lagi teruk kena. Suami balik kerja nak makan nasi. Aku hidang nasi dekat suami. Menjerit suami kata nasi basi dan bau hancing. Aku panik, macam mana boleh basi? Aku baru je masak nasi tu, masih panas lagi. Dah lah basi, sekali package hancing pula tu. Suami aku bangun terus pergi azan dekat tengah-tengah rumah. Habis je suami aku azan, ada suara ikut azan. Suara tu datang dari sebuah bilik kosong yang pintunya bertutup. Benda tu azan main-main, gelak-gelak dan ianya sangat menyeramkan campur ngeri. Gigil habis tangan dibuatnya. Memang first time kena dengan benda-benda aneh macam ni. Suami terus tendang pintu bilik tu sampai terbuka. Nyalakan lampu tapi tak ada apa-apa pula. Tapi bilik bau hanyir, busuk bangkai. Tanpa banyak cakap, suami dengan bengang call owner rumah. Mengadu pasal benda ni. Senang je jawapan si owner. Dia kata itu masalah peribadi penyewa. Lepas tutup call dah tak ada apa-apa gangguan dah. Tapi masa pukul 1 pagi ada benda ketuk pintu belakang dapur macam nak pecah. Ketuk bertalu-talu macam pencegah maksiat yang ketuk dah bunyinya. Kuat sangat. Suami terkejut sampai tergolek jatuh katil. Aku menangis takut ya amat sangat. Suami jerit sampai nak terkeluar anak tekak. Barulah benda tu diam. Kami tidur sambil pasang ayat-ayat suci Al-Quran kat telefon. Gangguan tiada sampai ke pagi. Besok bangun ada kesan lebam dekat peha dan dekat perut. Besar-besar pula tu. Aku takut duduk rumah seorang-seorang. Aku nak ikut suami pergi kerja. Suami kata jangan takut dengan benda tu, nanti dia lagi suka. Aku beranikan diri duduk seorang-seorang dekat rumah. Tapi aku terperap dalam bilik lah. Dari pagi hingga ke petang tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi ada perkara aneh yang terjadi waktu suami balik kerja. Suami kata, awak bermantra apa dengan saya ni? Aku tak faham dan tanya suami, mantra apa bang? Suami suruh tengok WhatsApp. Aku on WhatsApp. Gila betul, aku ada hantar chat mantra dekat suami aku dalam WhatsApp. Manteranya berbunyi, sekian-sekian. Okay, Nisa tak berani nak baca dan kongsikan dengan korang. Jadi kalau korang nak tahu, korang boleh search sendiri. Tapi Nisa tak galakkan, Nisa tak sarankan korang untuk cari dan baca, okay? Besok kita sambung. Berderau darah aku baca, takkan hantu setan pandai pakai WhatsApp pula. Pandai main teknologi. Aku cakap dekat suami, bukan aku yang hantar. Suami aku diam je masuk rumah. Suami kata kita buat tak layan je, nanti benda tu tak kacau lah. Nak cari rumah sewa lain memang dah tak ada duit dah. Lepas makan semua malam tu lagi dahsyat. Benda tu dah start main bakar-bakar pula. Tengah sedap-sedap tidur sambil pasang ayat suci, ada terbau asap. Alih-alih dengan suami menjerit sekuat hati. Mana tidaknya beg duit suami terbakar. Habis duit IC dan kad bank semua hangus. Memang seram campur sakit hati. First time tengok suami menangis. Belum reda lagi kes terbakar ni, tiba-tiba semua frame gambar kahwin aku dengan suami semua tiba-tiba retak serentak. Lepas tu terdengar bunyi benda mengilai dekat ruang tamu. Punyalah nyaring dan kalau korang dengar mesti terkencing sebab lain macam dia bunyi mengilai. Suami tak tahan. Suami call ustaz yang dikenal dan minta tolong datang ke rumah. Ustaz tu kata saya dekat Kuantan Pahang ni.
Lepas je ustaz cakap macam tu, ada satu suara garau cakap dekat depan pintu bilik aku macam ni. Kuantan ya, hihihihi. Suami aku terus buka pintu luas-luas dan cakap, jangan kacau lah setan sebab benda tu dah berani mendekat dan bersuara. Lepas tu suami sambung cakap dengan ustaz. Ustaz dengar tadi, ustaz tu tak jawab tapi dia baca sesuatu. Dalam beberapa saat, ustaz tu suruh suami azan di setiap penjuru bilik. Suami cepat-cepat buat. Lepas tu gangguan dah pulih sikit, kami sambung tidur. Pada esok hari aku bangun, aku tiba-tiba ada dekat bilik air. Suami angkat aku masuk bilik. Suami tak kerja, ponteng. Aku dah macam orang tak betul dah, asyik ketakutan je. Aku paksa suami cari rumah sewa lain. Suami duduk termenung diam je. Pagi tu aku ikut suami beli nasi lemak dekat luar naik motor. Balik je rumah, buka pintu, ada 2 ekor burung gagak terbang dalam rumah. Terkejut betul aku. Lepas tu ada najis dekat atas meja makan. Hilang selera makan aku. Suami tampar meja dengan tangan sambil cakap, melampau lah ni. Suami suruh kemas baju-baju nak belah. Suami cakap rumah ni puaka tahap gila. Aku tanpa berlengah terus kemas baju. Suami pergi buang air besar. Masa aku tengah kemas baju, aku dengar ada benda tengah pumpang-pumpang masak dekat dapur. Aku terus pergi tengok. Alangkah terkejutnya aku tengok ada pontianak dengan rambut panjang sampai ke pinggang. Rambut kusut masai tutup muka. Pakai kain putih lusuh yang aku buang sebelum ni. Selamba je diri dekat dapur macam patung sambil 2 tangan letak dekat perut macam orang tengah solat. Wah, benda tak guna tu pandang aku. Lutut aku goyang. Memang goyang sangat tak tipu. Mulut aku terkunci. Kaki pun tak boleh jalan. Badan gigil-gigil. Serius aku tak pernah nampak benda-benda gaib ni. Sekarang dah nampak memang rasa macam nak tercabut skru lutut. Terdetik dalam hati aku, adakah kita boleh lihat makhluk gaib sejelas ini? Pagi pula tu, nak panggil suami tak boleh, mulut terkunci habis. Aku ingat dalam filem je bentuk pontianak macam ni. Rupanya in reality pun sama. Lepas tergetar-getar sambil menangis, aku pingsan. Sedar-sedar aku dah ada dekat pusat rawatan Islam. Sekarang aku dengan suami dah tinggalkan rumah syaitan tu. Kami cari rumah sewa yang baru. Kami dapat rumah flat dekat Taman Desa Peransang. Kedai runcit Aceh pun depan rumah je. Kat sini tak ada puaka-puaka syaitan ni. Alhamdulillah okey je. Cuma satu je yang pelik. Masa hari first masuk rumah sewa baru ni, aku ternampak kain putih lusuh baik je landing atas lantai rumah flat aku ni. Bila aku pandang kali kedua, hilanglah pula. Maybe khayalan aku je kot sebab still trauma. Tapi yang penting gangguan yang menimpa keluarga kecilku sebelum ni sudah tiada. Tenang jiwa rasa. Okay, jadi ni kisah yang tengah viral sekarang dekat Facebook dan juga Twitter. Dan Nisa dapat tahu bahawa kisah ni pernah dikongsikan sekitar tahun 2016 dan 2017. Tapi tahun ni telah viral semula. Jadi, apa yang Nisa boleh katakan, kisah ni agak ekstrim. Gangguan yang pasangan suami isteri ni kena memang sangat ekstrim lah. Sebab kebiasaannya kita dengar orang kena ganggu ni macam ternampak, terdengar bunyi seret-seret meja ke kursi ke. Tapi ni dia sampai dah muncul dekat depan mata dia. Wah, kira kuat lah dia orang ni kan. Apapun Nisa memang setuju dengan kata suami dia, di mana suami dia kata dekat isteri dia, kita jangan takut dekat dia. Sebab kalau kita takut, benda tu lagi suka. Picnic with my best friend.